اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Dan ini kita baca habis surah Jurah. Surah Qaf kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Undang-undang yang kelima ni, sifat dalamnya tidak boleh merendahkan orang lain. Kalau mana umat ada sifat merendahkan orang lain, bangsa lain, umat itu akan jadi pecah belah, tidak akan disatu. Dia kena ingat, Allah tidak suka atau Allah larang hamba-Nya merendahkan hamba-Nya yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang telah beriman, janganlah mana-mana kaum merendahkan kaum lain. Tujuan apa dia merendahkan kaum lain? Asa an yakunu khairan minhum. Dengan harapan mereka akan jadi lebih baik berbanding dengan kaum lain di sisi mereka. Allah Ta'ala beritahu la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah mana-mana kaum merendah kaum lain. Asa boleh jadi an yakunu khairan minhum, kaum lain itu lebih baik di sisi Allah Ta'ala daripada mereka. Boleh jadi an yakunu khairan minhum, kaum lain yang dia rendahkan itu lebih baik di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan mereka. Begitu juga wala nisa'u min nisa'i, janganlah mana-mana golongan wanita merendahkan wanita lain. Asa an yakunna khairan minhun, boleh jadi golongan yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka di sisi Allah Ta'ala. Kita tengok di satu sudut zahir, kita merendahkan dia. Allah tengok pada sudut batin dan keimanan dia, Allah tinggikan dia. Jadi merendahkan kaum ini satu kesalahan. Dan merendahkan kaum ini tentu sekali dengan sebab keduniaan, tidak dengan sebab keagamaan. Kemudian wala talmizu anfusakum, jangan pula kamu mencela sesama kamu. Anfusakum ni, jangan kamu mencela diri kamu ni, maknanya umat Islam yang seagama, sama-sama seagama di sisi Allah Ta'ala, satu jenis saja, jenis beriman. Jadi jangan kamu mencela diri kamu sendiri dengan cara mencela saudara seagama dengan kamu. Wala tanabazu bil alqab, jangan kamu memanggil dengan gelaran yang tidak disukai. Ya, gelaran dia ada dua jenis. Gelaran yang dia suka, dia tidak ada masalah. Satu gelaran dia tak suka. Jangan kamu saling memanggil dengan gelaran yang mereka tidak sukai. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama menyebabkan satu orang itu jadi fasik selepas dia beriman.
Panggil nama orang pun kadang-kadang jadi fasik. Seburuk-buruk nama dipanggil, iaitu nama yang menyebabkan Tuhan hak manggil dia jadi fasik selepas dia memiliki iman. Setelah tu Quran diberitahu tentang kau ni, patutnya berhentilah dan bertaubat. Wa man lam yatub, dan siapa masih lagi tidak bertaubat daripada perbuatan merendahkan kaum lain, kata mengata, kutuk mengutuk dan memanggil dengan gelar-gelar yang dia tidak suka, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah golongan yang zalim di sisi Allah Taala. Undang-undang yang kena sengkau buruk. Hak tadi dia tengok dengan mata dia, kecacatan tu adalah di segi dunia, miskin ke macam-macam. Di segi keduniaan ni, orang datang dunia ni tidak suka kan, bangsa tu gini, bangsa ni gini, macam-macam, tidak suka. Jadi jangan merendahkan kaum dengan sebab rupa parah mereka, dengan sebab tutur kata mereka yang Allah Ta'ala bagi itu daripada kudrat dia. Keistimewaan yang Allah bagi itu kita pun tidak usaha dapat. Bahasa Melayu kita ni pemberian Allah Ta'ala. Bahasa lain tu gitu juga. Kita akan baca dalam surah Rum, bahasa yang kita guna daripada cipta Allah Ta'ala. Berbezanya bahasa yang kita guna ni daripada kudrat Allah Ta'ala. Jadi kalau kita dengar orang tu kecak gitu, dia kecak gini, rupa dia gitu, rupa dia gini, dengan kejadian yang Allah Ta'ala telah cipta dan telah buat pada mereka, kita jangan ambil kesempatan untuk merendahkan mereka. Tidak guna. Dan sini satu kesalahan Allah larang. Jadi memula tu pandai guna, lama-lama kata melata, lama-lama gelar-gelar, lepas tu berlakulah perbalahan. Jadi undang-undang yang kena ialah punca yang menyebabkan manusia ni rusak kadang-kadang sengkaan dia. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai yang telah beriman, kamu hendaklah jauhi kebanyakan daripada sengkaan. Sebab ada sengkaan okey, tapi banyakkan sengkaan tu okey. Jadi kasiran sini maknanya sengkaan ni ada dua jenis lah. Sebenarnya banyak sengkaan-sengkaan ni bisikan syaitan. Tapi ada sengkaan-sengkaan ni daripada ilham malaikat. Seperti sengkaan ijtihad. Orang ijtihad dalam hukum fiqh, dia guna suka juga, tapi berdasarkan kaedah. Dia buat keputusan atas dasar kaedah. Jadi sengkaan-sengkaan yang merupakan kaedah fatwa ijtihad ni, itu sengkaan juga ijtihad hasil pada sengkaan daripada satu orang. Melalui perantaraan kaedah-kaedah dan bukti-bukti yang sudah ada, maka keluarlah natijah hukum fiqh wujud daripada ijtihad. Dan ijtihad ni hasil pada zon ghalib dia ni, lebih suka pada makna ni berbanding dengan makna ni. Jadi kamu kata lebih suka ni kenapa? Kerana banyak perkara-perkara yang menyokong sebagai takyid contoh. Jadi ini sekat yang baik, tapi bukan semualah. Sekat-sekat yang ada kaedah-kaedah dia tu jadi baik. Banyakkannya suka buruk. Jadi oleh kerana itu, wahai orang telah beriman, kamu hendaklah jauhi kebanyakan daripada sengkaan. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya ada sebahagian sengkaan ini memang dosa. Hak kena jauhi itu kebanyakan sengkaan. Sebab sebahagian sengkaan ni memang dosa. Suka buruk. Suka buruk adalah dosa. Dosa. Mana suka buruk daripada apa yang kita tengok. Kalau tengok benda buruk, kita suka buruk, tak ada masalah apa. Kita tengok dia mencuri, kita suka dia jahat, dia curi. Betul, tak apalah tu. Lebih pada tu. Tengok satu katanaan, lalu kita suka lebih pada kita tengok. Itu mana suka buruk. Jadi sesungguhnya suka buruk itu memang dosa. Sengkaan ni semua dalam hati. Sengkaan hanya dalam hati. Waktu lidah ni mana zahirkan sengkaan dalam hati. Hak dalam hati itu dosa. Kalau kita banyak suatu kataan daripada lidah kita, kita telah menzahirkan sengkaan kita. Itu perkara lain, dosa kedua pula. Hak ni dosa hati saja, ni dosa lidah pula. Dosa hati atau dosa lidah. Sengkar ni dosa hati. Suka buruk tu senyap dalam hati kita. Seperti mana sekat terbakar oleh bara. Lama-lama hangus.
Jadi Allah Ta'ala kata kamu kena jauhi kebanyakan suka, kerana sebahagian suka ni memang dosa. Dosa yang menyebabkan hati itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, apabila dia suka buruk, dia pun nak cari keburukan lah. Dia ni mana gini ni, dia curi kali atas pai tengok. Jadi Allah kata, dah kamu suka buruk, kamu akan cuba merapatkan lagi kepada keburukan yang kamu suka. Wala tajassasu, oleh kata Allah Ta'ala kata wala tajassasu, jangan kamu cari keburukan dia dengan guna mata dan telinga dan mulut. Tajassus ni mana cari kesalahan orang itu dengan guna mata, telinga dan mulut. Tiga perkara. Guna mata, telinga, mulut. Kita tengok orang itu. Kita kata kita tengok orang itu berguna dengan mata dia. Lepas tu orang itu pun ayat mulut kita telinga kita. Itu panggil tajis. Cari kesalahan dengan guna tiga anggota. Nak menguatkan lagi dosa dalam hati dah tu. Dosa suka buruk ya asalnya nyala lelek nyala. Lepas tu nak jadi terbakar lagi kan. Mulut ayat. Tu lagi cari tengok. Kalau dia buat tak tahu. Orang itu pun dengar daripada mulut kita, daripada telinga dia. Dia tajassus, dia pun cari. Dia guna mata dia tengok. Lepas tu mari kita pula kita guna telinga kita. Jadi mulut kita, mata kita, telinga kita ni guna untuk tajassus, mencari keburukan. Allah Ta'ala larang juga, la tajassasu, jangan kamu cari keburukan dengan guna perantara mulut kamu, telinga kamu, mata kamu. Jumpa sungguhlah keburukan, mudah cari. Cari jumpa keburukan. Jadi apabila nampak keburukan, jangan ngumpat. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain setelah tengok keburukan dia. Keburukan ni sekurang-kurangnya benda yang dia tak suka dengar. Bukan buruk sangat pun. Perkataan yang dia tak suka dengar, maka dia dikira perkara tu menyebabkan hukum mengumpat sabit. Zikruka akhaka ma yakrahu, menyebut kepada tentang saudara kamu apa yang dia tidak suka. Sama ada bentuk gelaran apa saja tak kira. Asal benda ni memang dia tak suka, maka dia dikira mengumpat. Jadi mula suka buruk, lepas tu selidik tengok, kaji tengok. Lepas tu ngumpat, jujur dulu. Allah Ta'ala kata ini perkara menyebabkan pecah belah manusia. Tidak patut umat Islam beriman pada Allah, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Jadikan saudara se-Islam dia tu sasaran dia cari dosa. Dia kena jadi orang ni sebab kita cari pahala. Ni cari dosa. Tengok orang boleh dosa, bukan boleh pahala. Mana yang jadi satu umat Islam tu? Jadi seseorangnya kena faham, orang lain tu sasaran pahala dia, bukan sasaran dosa dia. Ni orang lain sasaran dosa. Tengok orang tu suka boleh dosa free lah. Lepas tu suruh kita tengok lagi, dengar berita lagi, perhati lagi, buat dosa pula. Lepas tu dah jumpa sungguh keburukan, ngampak pula. Jadi orang ni bagi dia untuk cari dosa ya. Kau banyak dia sayang, kau banyak dosa dia boleh. Manusia Allah larang belakang. Jadi suka buruk larang, cari kesalahan larang, dah jumpa kesalahan lupa larang. Tiga-tiga larang. Kemudian Allah bandingkan, dia saudara kamu kan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita, sukakah seorang di kalangan kamu makan daging saudaranya yang telah mati? Sukakah seorang di kalangan kamu makan bangkai saudaranya? Kalau kita jumpa bahasa tak bangkai saudaranya, mana daging saudaranya yang telah mati. Fakarihtumu, sedangkan kamu tidak suka apa perkara itu, makan daging saudara yang sudah mati. Kenapa dia sudah mati? Kerana dia tak ada depan. Ibarat orang tak ada depan yang kita mengumpat ni macam orang mati. Oh, kalau ada depan kita, dia tapak kita je, dia tumbuk dalam muka kita. Jadi orang yang tak ada depan kita mengumpat ni dalam Quran kata seperti dia mati dah, dia tak boleh apa. Ikut dia mana kata, kerana dia tak ada depan, cuba dia ada depan. Demo tak berani kata. Jadi kamu cakap tentang keburukannya semasa dia tidak ada di depan, seolah-olah kamu makan daging dia seperti masa dia mati. Oleh kata wattaqullah, kamu semua hendaklah takut akan Allah. Semua ini larangan Allah. Dan tidak boleh ada dalam sebuah negara Islam umat Islam yang bersifat seperti ini dengan saudara Islam dia. Sebaliknya, kita akan baca dalam surah lain, umat Islam dia kena jadikan saudara Islam dia sasaran pahala.
Macam mana kalau kita tengok orang Islam, boleh pahala kalau kita jumpa dia. Yang ni kita ajak agama ke dia, kita ajak dia belajar agama. Saing dengan dia boleh pahala. Jadi kedai akhirat kita. Tengok orang, macam mana nak ajak dia mengaji tak macam mana nak ajak dia ikut agama tak Jadi tengok orang tu boleh jadi agama untuk kita. Jadi boleh pahala. Itu cara benar dalam kehidupan umat Islam. Tengok orang jadi boleh pahala melalui tengok orang tu. Tentu sekali orang yang baik ni dia panggil muhsin. Muhsin ni orang yang memiliki jiwa yang baik. Betul dalam Quran kita terjemah kita belakang muhsinin. Mana orang yang memiliki hati baik ni, dia tengok orang tu macam mana biar ada kebaikan pada orang tu. Iaitu dia tengok orang tu supaya dapat kebaikan. Daripada jahil jadi reti, daripada malah jadi rajin agama dia, daripada dia jauh pada Allah pada dekat pada Allah. Jadi tengok orang lain sebagai sasaran kebaikan kita, sasaran pahala akhirat kita, seolah kedai kita. Mana tengok orang kita buka kedai akhirat. Barulah hidup seseorang tu, kalau ada sikit banyak kesalahan dan kelemahan pun dia akan tutup. Sebab jangan elok dia begini. Dia macam mana kita boleh usaha jadi kebaikan untuk kita. Jadi segala keburukan dia kita akan tolong. Nabi SAW bersabda, al-mu'min mir'atun. Orang mukmin cermin pada mukmin yang lain. Kalau tengok mana-mana kesalahan mukmin daripada dia tu, macam dia kena baiki keburukan mukmin yang lain. Itu Nabi SAW bersabda sebuah hadis. Jadi mana kesalahan dan kesilapan umat Islam tu, kita kena anggap itu cermin kepada kita. Kita kena perbaiki sebab dia bukan orang lain, dia adalah saudara seagama dengan kita. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Taala Maha sangat suka menerima taubat, penerima taubat, lagi Maha mengasihi. Undang-undang terakhir, undang-undang kedua dalam sebuah negara Islam, tidak boleh berbangga dengan kelebihan yang tidak ada kelebihan pun selain pada kelebihan yang Allah telah tetapkan. Kita kalau berbangga kelebihan yang bukan kelebihan, balah. Oh ni rumit anak Melayu dia, ni buat kita bang tahu tak orang kau dia. Kita ada tuah dulu. Buat cerita. Boleh rebel dan macam-macam. Beritahu kelebihan bangsa kita. Kadang-kadang tak ada pun. Oh dia tahu kita ada kelebihan, kita boleh rebel juga. Cina kata. India kata kita boleh mengaik benar. Masing-masing beritahu kelebihan yang bukan kelebihan apa. Tahu lama balah sama dia. Melayu, Cina, India balah sama dia kerana beritahu bangsa masing-masing. Tak ada beza sikap pun. Sedangkan Allah jadikan bangsa berbeza-beza ni untuk mengenali ini kejadian Allah Ta'ala yang mana tidak ada kelebihan kepada kejadian Allah Ta'ala. Sebab Allah je buat. Kelebihan apa Allah je buat? Hak kelebihannya hak kita ikhtiar sendiri. Ni muka tu Allah buat, muka kita Allah buat. Mana kelebihan kita? Semua tu kejadian yang Allah buat pada kita. Tak ada lebih kita. Ni Allah yang membuatkan kita. Lainlah kalau kita ikhtiar takwa, iman, hak kita ikhtiar diri, itu kelebihan sebenar. Dan itu berbentuk keagamaan. Jadi negara Islam yang dia akan jadi aman damai di bawah satu khalifah, tentu sekali undang-undang 7 dia kena jaga. Sebab umat Islam ni bila satu khalifah, ia masuk arah ajal tadi. Dia tidak negara, dia tidak ada sepadan negara, dia tidak ada sepadan bangsa, dia tidak ada sepadan bahasa. Dia satu khalifah, dia bawah dia tu semua umat Islam. Satu Amirul Mukminin semua umat Islam. Dan kalau kita cuba fikirlah, umat Islam di semua dunia ni umat Islam apa? Berhak menjadi orang Islam apa? Nah, cuba kita pergi Mekah tengok. Nah, orang yang bukan Melayu, kadang-kadang jauh banyak pada Melayu kita. Kadang-kadang kita ni berutuk, orang Melayu tak tolong kita, kadang orang lain mari tolong kita. Mana? Di sana Allah Ta'ala akan tunjuk pada kita, bangsa lain kadang-kadang lebih baik banyak pada bangsa kita kadang-kadang. Nah, kerana agama. Jadi di Mekah sanalah satu tempat yang kita tengok sendiri, umat Islam duduk dengan satu warna baju dia, satu laungnya mulut dia. Dan hanya hebat di sisi Allah Ta'ala adalah kehidupan dia dengan Allah Ta'ala dan kehidupan dia sesama dia. Hablum minallah wa hablum minan nas yang ada pada dia. Jadi sini pun Allah Ta'ala beritahu, ya ayuhan nas, wahai manusia semua. Tak ada ya allazina amanu tadi, ya ayuhan nas. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami yang telah menciptakan kamu, ada di antaranya laki-laki, ada di antaranya manusia perempuan. Kami je buat. Apa ukit kelebihan kami buat? Mana gitu. Kami yang telah menciptakan kamu. Min dzakarin, ada di antaranya laki-laki, wa untha, ada di antaranya perempuan. Asalnya dua tu je. Nabi Adam kata awal. Lepas tu waja'alnakum syu'uba, kami telah jadikan selepas itu kamu menjadi syu'ubah.
berbangsa-bangsa. Nah, bangsa tu bangsa Arab, bangsa Melayu. Lepas tu wa qabaila, dari satu bangsa tu banyak kabilah pula. Tujuan apa? Li ta'arafu, supaya kamu boleh kenal mengenali bahawasanya ini adalah kejadian Allah. Hamba Allah Ta'ala. Manusia belakang daripada kecil lain. Manusia belakang warna kulit lain. Manusia belakang tapi dah rupa parah lain. Dalam surah lain Allah sebut, dalam surah Rum kita akan jumpa kejadian kamu, bahasa yang kamu tutur dan rupa parah kamu semua ni adalah atas dasar bukti kudratnya Allah. Li ta'arafu, supaya kamu kena mengenali, dan semua kembali kepada Allah yang Maha Mencipta. Tak boleh dibanggakan dengan kejadian Allah yang Allah ciptakan, dan tak boleh merendahkan. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu bukan bangsa tu, bukan bahasa tu, di sisi Allah ialah atqakum, yang lebih hebat takwa di sisi Allah, yang lebih hebat jaga hukum Allah. Takwa ni maknanya takut pada Allah dan jaga hukum. Takwa dalam tak nampak, tapi jaga hukum tu alamat dia. Yang lebih takwa kamu berbanding dengan yang lain, lebih takut berbanding dengan yang lain. Nah, hak ni kamu tak buat benda haram tu kamu kata takwa. Kita tanya orang lain, oh dia bukan saja benda haram tak buat. Hak halal agak bahaya pun dia tak buat. Bila takut jadi haram. Itu warut itu. Inna Allah alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui siapa yang lebih baik, siapa yang lebih buruk. Khabir, begitu dalam media Allah Maha mengetahui. Ini bahagian kedua surah, iaitu syikayat tentang Arab Badui lah. Golongan-golongan yang tidak bertamadun mana ni. Dia faham dia pun cetek sangat. Orang Badui dia ingatnya bila dia masuk Islam jadi penyokong Islam. Dia masuk Islam tu dia kira mengamalkan awak-awak Islam. Oh, jadi kita masuk Islam sebenarnya nak menguatkan, nak mengamalkan pengikut Muhammad. Jadi dia ingat dia berjasa kerana mengamalkan orang Islam, mengamalkan umat Islam. Dia kira berjasa. Dulu dia tak amal, jadi pokok kita masuk Islam kan, jadi kau ramai Islam. Tengok hebat. Macam dia masuk Islam tu dia ingat dia buat jasa pada agama Islam. Ini orang Arab Badui. Dia tidak memahami sebenar hakikat yang Allah Ta'ala bagi pada dia hidayah. Nah, sebab dia sebenarnya orang Arab Badui dalam Quran sebut golongan yang jauh daripada wahyu. Jadi berita-berita tentang wahyu ni tak sampai dia. Dalam Quran surah Taubah kita akan baca. Sebab itulah kalau kita tengok dia punya kekerasan perangai dia memang teruk nak. Di sini pun Allah Ta'ala ada tegur ni. Qalatil a'rabu aman. Telah berkata orang Arab Badui, kami telah beriman. Perkataan kami telah beriman ni dia sebut dengan bangga-banggaan. Kami telah beriman. Kami telah, sedangkan keimanan ni kalau seboleh-boleh jangan duk ayat kat orang lah. Kita buat iman, kita rumah iman ni tak perlu disebut. Ini bukan ajaran kita. Nah, iman semua benar dalam iman. Nah, kita tidak dibenarkan memberitahu dalam iman kita tak tahu hakikat sebenar. Kita sekadar beritahu kerana kita boleh beritahu zahir sahaja. Tapi Badui dah, Arab Badui dia kata amanah, kami telah beriman, kami telah beriman. Sedangkan iman ni benar je tak boleh nak ayat dengan lidah, sebab dia duduk dalam hati. Bahagian tak kukuk dalam hati tu imannya. Hak mulut kata ni lah iman. Hak kita kata kita beriman ni perkataan lidah kita, iman dalam hati. Macam mana dia nak kacik perkataan tu dalam hati dia. Tapi Arab Badui dia kata kami telah beriman, kami telah beriman. Allah Ta'ala tu ayat Quran mendustakan perkataan dia tu. Tak betul lah betul tu. Kul kata kepada mereka, lam tu'minu, kamu belum lagi beriman dengan sempurna. Kamu hanya laung dengan lidah kamu beriman, sedangkan iman tu adalah hati dia tak bunyi suara iman ni. Lam tu'minu, kamu belum lagi beriman dengan sempurna. Nah, walakin tukar kata, walakin akan tapi kamu tukar kata, jangan kata kami beriman. Qulu, kamu kena kata aslamna, kami baru serah diri jadi orang Islam. Tu baru betul. Kami baru serah diri jadi orang Islam. Sebab barang dalam ni tak sebut dengan lidah tak boleh. Iman ni baru dalam ni. Hebat tak hebat dia duduk dalam. Kita nak sebut dengan lidah tak boleh. Nah, ni duduk kata benda dalam ni supaya benda ni boleh diberitahu. Iman ni tak boleh nak beritahu sebab dia benda pegangan, benda akidah. Terlebih ayat lidah pun
Sebenar tak sebenar, tak Allah lebih tahu. Berat mana iman dalam hati, hebat mana. Tukar kata walakin qulu, akan tapi kamu tukarlah kata itu. Qulu, kamu kata aslamna, kami baru serah diri jadi umat Islam. Sebab apa? Allah kata walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman yang dituntut oleh Allah Taala masih belum masuk dalam hati kamu. Iman sini iman al-makhluk dipanggil. Lama ni belum. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum masuk lagi dalam hati kamu iman yang dikenakan oleh Allah Taala. Allah nak sejenis iman yang kamu boleh tinggal semua larangan Allah, yang kamu boleh buat semua hukum fardu Allah. Itu alamat iman yang dituntut. Kalau banyak lagi perkara-perkara fardu yang kamu tak boleh buat, banyak perkara hadis yang kamu tak boleh tinggal, maknanya iman yang dituntut lagi tak masuk dalam. Apa dah sahudah nak tak ada. Boleh gitu. Kemudian Allah Taala kata walaupun ada sekadar, tak apa, amalan sah dah. Tapi tak boleh nak jaga nak kata iman kita ada semua dalam hati, sebab Tuhan nak bukan tahap tu. Lah ni ada 50% iman, atau ada 30%, Tuhan naknya 100%. Semua orang kata saya ada duit, saya ada duit. Ajak di supermarket, apa belanja kita hari ni? Belanja apa? Mana kata ada duit? Ada seria, kita kata ada duit pun. Kok mana kata ada seria, kata ada duit dah. Kalau kata ada duit juta, pernah tambah sikit. Bawah boleh bawa barang dalam supermarket. Jadi barang hanya seria tu kata ada duit, ada duit, tak patut gitu. So umpama itu, mengaku benar ia tak ada. Sebab alamat orang ada duit ni kita cek, kalau ada duit kan, memang tanah dia beratus hektar dah. Nak kereta tak pakai biasa dah. Kehidupan dia pun kita tahu. Sebab alamat-alamat orang ada duit ni ada alamat dia, tak perlu ayat dalam tunggu dia dalam bank dia tu. Kerana kehidupan dia hari-hari tu boleh tahu ni orang ada duit, tak ada orang tak ada duit. Jadi barang tak boleh ayat mana ni. Iman ni benar tak perlu ayat. Jadi dia duk ayat ni merupakan cara orang badui lah. Allah tegur dia, bukan orang badui saja, takut-takut orang kita jadi badui juga, tak boleh jugalah. Nanti badui saja dah. Sesiapa saja benda-benda seperti ini kena ingat. Benda dalaman tidak perlu diwawakan. Masing-masing usaha. Cuma iman yang sudah ada tu sudah jadi sah agama. Tidak syirik pada Allah, tidak kufur, terima semua hukum Allah Taala daripada Allah Taala, buat tak boleh buat tu perkara lain. Itu telah jadi sah dia satu orang beriman. Mana-mana amalan yang dia buat sikit ke banyak ke, dengan iman banyak tu pun sudah sah dah. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu, dan sekiranya kamu boleh mematuhi Allah dan Rasulnya, mengikut kemampuan yang kamu ada, la yalitkum min amalikum syai'a, Allah Ta'ala tidak akan mengurangkan amalan-amalan kamu buat itu walaupun sedikit. Mana sekadar nak sah amalan itu tak apa dah, tapi sempurna tidak ada lagi. Bukan kata nanti ada sempurna barulah amalan jadi sah, tidak gitu. Nak sahkan amalan itu masuk Islam dah. Terima Allah sebagai Tuhan, tolak syirik dan segala rukun iman dan segala apa dibawa oleh Nabi, kita terima daripada Allah Taala. Kita boleh buat, kita boleh buat itu perkara lain. Kita telah jadi orang Islam dalam mengucap kalimah syahadat. Patut amalan yang kita buat, kita boleh semaya baru zuhur saja. Asal tak boleh semaya lagi. Apa zuhur dah tak kan? Kerana sekadar nak sahkan semaya zuhur dia tu dah ada dah. Nah, patut kali semaya sah boleh pahala semaya sah pula. Begitulah seterusnya. Jadi Allah Taala beritahu wa in tuti'ullaha wa rasulahu, sekiranya kamu boleh mematuhi Allah dan Rasul dalam apa saja kemampuan, la yalitkum min a'malikum syai'a, Allah tidak akan mengurangkan pahala-pahala yang kamu boleh buat itu walaupun sedikit. Tidak kata nanti iman kuat barulah dikira pahala, iman lemah memang tak boleh pahala pun. Tidak. Dengan iman yang ada walaupun sekadar tu, pahala-pahala yang kamu buat pun boleh dah. Sikit ke banyak. Tapi tidak yang bermaksud iman yang sempurna. Jadi tak boleh nak laung bahasanya kita beriman dengan sempurna. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Mengampuni lagi Maha Mengasihani. Kemudian ayat 15 ni orang beriman dengan sempurna. Tak perlu laung kau kata tu. Tengok alamat ni ada tak ada. Kalau ada ni ada iman sempurna tu. Kalau tak ada tak ada. Ini tabsyir beserta alamat mukmin yang sebenar. Innamal mu'minun, sesungguhnya mukmin yang sempurna ialah alladzina amanu billahi wa rasulih, iaitu orang yang betul-betul meyakini Allah dan Rasul. Sebab bila sebut kata sempurna ni lafaz iman kepada yakin bertukar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kata al-yaqinu al-imanu kulluhu, yakinlah merupakan iman yang sempurna. Dan yakin akan datang hanya dengan bentuk pendalilan. Dengan kita tahu dalil daripada Allah Taala, barulah keyakinan akan datang. Yakin hanya datang dengan pendalilan dia panggil, dengan istidlal.
Mana daripada ayat Allah kita berdalil, kita yakin bahawasanya ini merupakan perintah Allah, ini merupakan kejadian Allah, barulah Allah bagi keyakinan. Yakin datang daripada pendalilan. Jadi mukmin yang sebenar, iman yang sempurna ialah alladzina amanu billahi wa rasul. Itu mukmin yang ada iman sampai tahap keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabuni takkid. Kemudian tidak ada lagi keraguan sedikit pun dalam hati dia dalam perintah Allah adalah kejayaan, dalam mengikuti Rasulullah adalah kejayaan, dalam mendahului Allah adalah kebinasaan, dalam meninggalkan Rasulullah adalah kebinasaan. Tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu, mana ada dalam kehidupan dia lah. Kalau tidak ada dalam kehidupan dia, ia kira ragu-ragu lagi. Patu wajahadu, dia berjuang di jalan Allah. Dia berjuang ini mengutamakan yang lain pada agama berbanding dengan agama. Dia mengutamakan agama berbanding dengan lain pada agama. Itu mana berjuang. Mana bila bertemu di antara agama atau lain pada agama, dia utamakan agama. Maka orang ini dikira berjuang. Takdim dia panggil. Jadi wajah itu dia berjuang di jalan Allah dengan harta mereka sendiri dan diri mereka sendiri fi sabilillah, pada menegakkan agama Allah. Pada menegakkan agama Allah. Ulaika humus shadiqun. Mereka yang bersifat seperti tadilah, mereka itu dikira benar dalam dakwaan iman. Tak perlu ayat pun. Benar tu kalau ada luar cara hidup gini, maka dia dikira orang beriman yang sempurna. Beritahu pada mereka, qul atu'allimuna Allah bidinikum. Adakah kamu nak ajar kepada Allah Ta'ala agama yang ada pada kamu, seolah macam Allah tak tahu? Adakah kamu nak memberitahu kepada Allah Ta'ala tentang agama kamu, macam nak ajar Allah Ta'ala seolah macam Allah tak tahu? Sedangkan wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Sedangkan Allah Maha mengetahui pun apa yang ada di lapisan langit, apa yang ada dalam lapisan bumi. Maha mengetahui dia, tak perlu beritahu benda-benda hak dalam Allah, dalam pengetahuan Allah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Dan Allah Ta'ala bukan kepada langit bumi, Maha mengetahui segala sesuatu. Perkara kedua, dia disuruh masuk Islam, dia telah berjasa besar pada Islam, beramal awak Islam. Nak macam kita lah, saya jadi orang Islam ni, lepas tu jadi korang orang Islam, jadi hebat lah, dengan sebab saya beramal. Ini tidak betul. Yamunnuna alaika an aslamu. Mereka menyangka mereka buat jasa kepada kamu ya Muhammad kerana mereka masuk Islam. Mereka menyangka mereka buat jasa kepada kamu ya Muhammad kerana mereka masuk Islam. Tak, dia anggap bila kita masuk Islam jadi ramah umat Islam, jadi buat jasa pada Nabi. Qul, jawab pada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Kamu sebenarnya tidak melakukan jasa kepada aku dengan sebab kamu masuk Islam. Balillahu yamunnu alaikum. Bahkan Allah yang berjasa pada kamu, al-hadakum lil iman. Dialah bagi hidayah pada kamu dapat iman. Kalau sekiranya Allah tak bagi hidayah, kamu jadi kafir, mana ada kamu jasa pada Islam? Balillahu yamunnu alaikum. Bahkan Allah lah yang berjasa pada kamu, al-hadakum lil iman, iaitu Allah memberi hidayah pada kamu untuk jadi orang beriman. Beri kepada kamu hidayah iman. Bukan kamu buat jasa pada Nabi, Allah buat jasa pada kamu. In kuntum sadiqin, sekiranya benar-benar kamu dalam dakwah. Akhir sekali penjelasan tauhid. Allah lah yang Maha mengetahui. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang gaib di lapisan langit dan bumi. Wallahu basirun, dan Allah Maha melihat bima ta'malun, apa yang kamu lakukan. Kita muzakarah dulu, lepas itu kita doa.